Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk menghadiri mengikuti pengajian kitab Al-Hikam yang kita adakan pada setiap hari Khamis malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar Singapura selepas pada solat fardu Isyak jam 9 malam. Ya, para jemaah sekalian, seperti biasa, marilah kita mulakan pengajian kita dengan kita berzikir pada Allah, memohon ampun, dan demikianlah kita khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alil athhar ashabil abrar jema'in wa ila hadrat sultan awliya wa salihin Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddas salasir al-aziz wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'na bi barakati wa ila hadrat ahli silsilati tariqatul qadiriyah wa khususan syekhana wa rushna rabitana حسن عفيف مسنا من القادر منصور لنا قادر جل بغدادي شاء الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
من قال بقلبه الله فناصره معينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala rifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna ya fahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك معرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama kita mengikuti pengajian pada malam ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa dan dibukakan pintu ma'rifat dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, mereka yang mengikuti pengajian kita Al-Hikam, di mana kita Al-Hikam, kalau kitab yang lama yang kita selalu pakai, maka kita akan buka di muka surat yang ke-54. Muka surat 54. Di dalam kita mengatakan iaitu kalam hikmah yang ke-40. Kalam hikmah yang ke-40 ya. Sampai ada kitab boleh bukalah kitabnya itu ya. Siapa yang mungkin kitab baru mungkin tak sampai muka surat 54, tak pokoknya pada kalam hikmah yang ke-54 ya. Yang ke-40 ya, kalam hikmah yang ke-40. Ya para jemaah sekalian, di dalam pelajaran kita yang lepas, di mana Al-Imam bin Athaillah Iskandari rahimahullah taala telah memberitahu kepada kita tentang orang yang jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang mencari-cari cahaya nur untuk pimpin mereka kepada Allah. Cahaya atau nur itu ialah merupakan iaitu pimpinan seorang guru dan juga orang yang mendapatkan petunjuk supaya dapat memimpin kita kepada jalan Allah SWT. Dan manakala orang-orang yang telah Allah SWT bukakan pintu ma'rifat kepada mereka, mereka ni ibarat sudah tenggelam dalam cahaya. Ya, ibarat sudah ada dalam cahaya dan mereka itu tenggelam dalam kebesaran Allah SWT. Jadi begitulah dia tuan-tuan, ada sikit perbezaan antara orang yang dalam perjalanan dengan orang yang sudah pun sampai kepada cahaya ataupun kepada ma'rifatullah. Namun demikian di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita ni tak boleh nak mengaku kita dah sampai kepada ma'rifatullah. Kita pun bukanlah nak lihat-lihat ke di mana pangkat kita, darjat kita. Tidak, itu tak perlu. Jadi dengan sebab itulah di sini Al-Imam bin Athaillah Iskandari mendatangkan kalam hikmah yang ke-40 untuk nak memberitahu kepada kita jangan kita terjerumus di dalam tertipu daya kita dengan diri kita sendiri. Macam mana tu? Begitulah berkata Al-Imam bin Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat ilmunya, keberkahan ilmunya kepada kita semua.
Dan demikian juga semoga Allah Ta'ala memberkati tuan penterjemah kitab kita ini, Ustaz Salim Bahrasi. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita keberkahan ilmunya. Dengan kedua-dua mereka, guru kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi bikum fid darain amin. Berkata tuan pengarang kita Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, kalam hikmah yang ke-40, tashawufuka ila ma batana fika minal uyub khairum min tashawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Artinya, usaha kamu untuk mengetahui ciri-ciri yang masih, ciri-ciri itu mana keaiban-keaiban. Ya, keaiban itu maknanya kecelaan, ya, kecacatan. Jadi perkataan ciri-ciri itu makna kita boleh in bracketkan, iaitu keaiban. Sebab dalam bahasa Arab itu dia tulis minal uyub, ya, tashawufuka ila ma batana fika minal uyub. Uyub tu maknanya kecacatan, keaiban, ya, yang masih ada di dalam dirimu itu lebih baik daripada usahamu untuk terbukanya bagimu tirai ghaib, untuk terbuka bagimu iaitu pintu ma'rifat, untuk terbuka bagimu iaitu hijab, untuk terbuka kepadamu iaitu nur cahaya ilahi, untuk kamu sampai kepada Allah. Jadi di sini Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala membicarakan dua perkara. Mengenai orang yang nak mencari-cari, nak melihat-lihat, nak mengkaji, nak melihat apa yang baik untuk dia. Jadi apa yang baik untuk dia? Dia nak melihat apa? Nak melihat darjat dia dah sampai ke mana, nak melihat diri dia dah dapat karamah ke, dah dapat puja, dia dapat tempat yang tinggi di sisi Allah ke. Maka ini satu perkara yang tidaklah sesuai. Kenapa? Kerana yang lebih penting daripada itu ialah kamu mencari, kamu menilik, kamu mengkaji keaiban diri kamu sendiri. Itu lebih utama dan itulah yang dituntut oleh agama. Bukan Allah Ta'ala tak tuntut kita, tak tanya apakah kamu darjat. Tidak. Sebab itu urusan Allah. Allah angkat darjat kita, Allah buka pintu ma'rifatnya, Allah bukakan hijabnya menutupi antara kita dengan Allah, itu urusan Allah. Tetapi yang akan Allah tanya, kenapa kamu bersifat rakus? Kenapa kamu bertakabur? Kenapa kamu sombong? Kenapa kamu riak? Kenapa kamu menunjuk-nunjuk? Itulah yang akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi begitulah dia muslim-muslimat rahimakumullah. Dalam hidup kita di sini, kita beramal, itu memang baik, tapi kadang-kadang kita tertipu. Kita nak tengok, aku dah beramal dah banyak ni. Aku dah baca zikir dah banyak. Aku dah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah banyak. Aku dah tahajud. Dah sampai mana darjat aku, ya? Aku dah mula dapat khusyuk dalam hati semayang aku ni. Aku dah mula dapat rasa lazat manis dalam ibadat aku ni. Wah, aku darjat sudah tinggi ke? Aku darjat sudah naik ke? Jangan terasa tu. Kenapa? Kerana kita punya aib kita, keaiban kita, kelemahan kita, kecacatan kita masih lagi banyak lagi. Andai kata kita tak melihat kecacatan kita, maka kita pastikan yang kita ni, maaf kata, buta mata hati kita, tertipu diri kita, yang diri kita ni rasa diri kita dah baik, tapi sebenarnya kita tertipu dengan diri kita. Seperti na'udzubillah iblis. Iblis dia merasa diri dia baik. Kenapa? Dia sembahyang ibadat pada Allah lebih pada 70,000 tahun. Jadi dia sudah tertipu dengan diri dia, yang dia rasa bukan dialah orang yang terkena fitnah dalam syurga, yang nak dibuang daripada syurga. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab dia rasa diri dia sudah sampai darjat pangkat yang tinggi. Sebagaimana selalu saya ceritakan, iaitu para malaikat-malaikat, mereka berkeliling tawaf, dia keliling arash Allah Ta'ala, maka ternampaklah ada tertulis di salah satu tiang arash, akan berlaku satu fitnah dalam syurga ini. Sebahagian daripada ahli syurga ini akan dilaknat dan dibuang daripada syurga.
Jadi malaikat-malaikat ni pun sudah merasa takut jangan sampai terkena pada diri mereka. Maka malaikat-malaikat ni pun berceritalah antara mereka, nak pergi ke mana, kita nak minta doa siapa. Semua mengatakan mari kita pergi pada Azazil. Azazil tu nama asalnya iblis dalam syurga. Maka mereka pun pergilah pada Azazil kerana mereka tahu iblis ini ialah seorang yang sangat kuat ibadat dan sudah ibadat lebih daripada 70,000 tahun. Dan tidak dia melangkah satu langkah melainkan dia sujud kepada Allah Ta'ala. Semua 7 lapis langit ni semua sudah ada bekas-bekas tempat sujudnya iblis. Hebatnya iblis ni. Maka mereka pun pergilah jumpa kepada Azazil. Ya Azazil, nangis-nangis mereka. Maka iblis kata, kenapa ni kamu nangis ni, ada apa? Kami melihat ada salah satu tiang arash Allah tertulis akan berlaku fitnah dalam syurga ini. Ada yang akan dibuang daripada syurga dan akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maka kami mintalah Azazil doakan kami supaya jangan kami terkena akan laknat tersebut. Maka Azazil ni memang ahli ibadat. Memang dia pun terus sujud pada Allah dan terus minta pada Allah. Selamatkan malaikat-malaikat ni jangan terkena fitnah tersebut. Jangan sampai terkena laknat yang dikatakan tadi. Tapi dia lupa siapa? Dia lupa nak doakan untuk diri dia. Bukan dia lupa. Tapi dia confident. Dia confirm, takkanlah aku pula yang nak kena laknat. Takkanlah aku pula yang kena fitnah. Aku dah ibadat dah 70,000 tahun. Aku dah sampai darjat makam tinggi. Tengok malaikat-malaikat pun datang minta doa daripada aku. Nah, inilah dia perasaan iblis. Merasakan diri dia, darjat dia, makam dia sudah tinggi. Maka itulah dia akhirnya. Dialah orang yang tertipu. Dialah orang yang terkena fitnah. Dan dialah orang yang dibuang daripada syurga dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Gambarkan tuan-tuan ya. Kita ni bukan ibadat 70,000 tahun, 1,000 tahun pun tak ada, 100 tahun pun tak ada. Entahlah berapa tahun je kita umur kita ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jangan kita sibuk untuk mencari apa ni darjat aku ya. Aku dah ikut ustaz ni dah zikir dah lama dah. Aku dah ikut tarekat ini, aku dah ikut amalan ini, aku dah ikut ustazah tu. Wah, aku punya ibadat ni dah tinggi ni. Jangan perasaan tu. Tapi yang patut, yang lebih penting dan yang lebih wajib kita mencari ialah carilah kelemahan kita. Apa tu kelemahan kita ustaz? Kelemahan kita ni ada terbagi pada 3. Ya, uyub itu terbagi pada 3 sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Ajibah di dalam kitabnya Iqazul Himam, syarah pada kitab Hikam ini. Beliau mengatakan bahawa al-uyub thalatha. Keaiban tu ada 3. Uyubun nafs iaitu keaiban pada diri sendiri, wa uyubil qalbi dan keaiban pada hati, wa uyubil roh dan keaiban pada roh. Macam mana uyubun nafs iaitu keaiban pada diri sendiri? Iaitu seperti tergantung dia dengan syahwat nafsu dia. Ya, seperti inginkan sedap makan, inginkan tempat tinggalnya sedap, minumannya sedap, pakaian yang cantik, kenderaan yang mewah, ya, tempat tinggal, rumah yang baik, yang hebat, ya, dan bernikah kahwin. Itu semua merupakan keaiban daripada nafsu dia. Yalah, memang nafsu lah tu. Keinginan makan sedap, memanglah keinginan supaya pakai cantik, memang keinginan. Jadi keinginan inilah namanya nafsu. Dan itulah keaiban nafsu kita. Kita kadang-kadang terkongkong kerana kehendak nafsu. Kita pun sangguplah berkorban untuk apa saja. Kerja siang malam untuk dapatkan duit, untuk dapatkan rumah yang baik. Kerja siang malam untuk dapat duit untuk makan yang sedap. Kerja siang malam untuk dapat duit untuk dapat beli pakaian cantik-cantik. Habis semayang nantilah. Semayang, nanti aku qada je lah. Semayang, nantilah aku buat juga. Tapi semayang macam kena kejar hantu. Maaf kata. Nak pergi belajar agama tak ada masa. Tapi nak pergi depan duduk TV, berbual dengan kekasih dia, dengan telefon dia, 1-2 jam boleh. Tapi nak baca Quran tak ada masa. Inilah nafsu. Ini keaiban nafsu kita. Adapun keaiban yang kedua ialah keaiban hati kita. Uyubul qalbi. Keaiban hati kita. Kecacatan hati kita. Apa dia? Iaitu kecacatan hati kita seperti perasaan cinta kepada keduniaan,
cinta untuk dapat kita pangkat nama dan kedudukan, cinta supaya kita dipuji oleh orang, dan sifat hasad dengki, tak boleh tengok orang lebih pada dia, dan begitulah sifat rasa dia megah dengan kelebihan yang dia ada, dia pandang orang lebih rendah daripada dia kerana dia tu berpangkat tinggi atau bergaji besar, atau dia lebih pandai jadi orang lain tak macam dia. Ini semua penyakit-penyakit hati. Ini semua kecacatan, keaiban dalam hati. Na'udzubillah min zalik. Dan begitulah juga keaiban dalam roh. Iaitu keaiban dalam roh itu ialah kerana sifat roh ni dia nak dapat kelebihan. Dia nak dapat keramah ataupun perkara-perkara yang pelik-pelik, yang ajaib-ajaib orang tak dapat. Dia nak dapatkan supaya orang kenal dia ahli ibadat. Dia nak dapat supaya dia dapat melihat benda-benda yang gaib. Dia orang tak nampak, dia boleh nampak. Wah, dia dah mimpi Rasulullah SAW. Dia dah mimpi pergi Mekah ke tawaf Kaabah. Wah, dia sudah dapat darjat yang tinggi. Ini pun keaiban roh. Jadi keaiban tu terbagi pada 3, iaitu keaiban nafsu, keaiban hati dan keaiban roh. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian. Jadi inilah yang perlu kita lihat. Inilah perlu kita cari. Aku ni masih lagi ikutkan hawa nafsu aku. Aku ni masih lagi ikutkan kehendak nafsu aku yang jahat ni. Aku masih pandang orang rendah. Aku rasa diri aku megah. Ya Allah, kenapa jahatnya hati aku? Inilah patut kita lihat. Inilah yang patut kita tangisi. Inilah patut kita carikan obatnya. Bukan kita cari nak melihat, aku dah sampai darjat tinggi lah. Aku dah dapat sembahyang dah khusyuk dah. Aku dah dapat sembahyang tahajud. Aku dah dapat baca Quran hari ni. Wah, aku yang darjat dah naik lah ni. Itu perasaan tertipu lah kita dengan diri kita. Sebab itulah para alim-alim ulama mengatakan, kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqamah dan janganlah kamu jadi orang yang mencari karamah. Kita beribadat bukan nak dapat karamah. Karamah itu apa? Kelebihan yang luar biasa. Bukan supaya orang sujud pada kita, cium tangan kita. Bukan supaya orang hormat kita, orang sanjung. Tidak. Dan begitulah kita ni bila beribadat, kita nak mencari istiqamah. Istiqamah tu satu kelebihan yang Allah beri. Kita bukan kelebihan tu dengan kita boleh terbang di langit, bukan boleh jalan atas air. Tapi kelebihan yang sebenarnya adalah kelebihan kita istiqamah. Apa tu istiqamah? Konsisten, kekal kita atas ibadat. Kita sembahyang tahajud, alhamdulillah, terus kita salat tahajud. Bukanlah sekali-sekala, tidak. Kita baca Quran, alhamdulillah, tiap-tiap hari kita baca Quran. Dan seterusnya lah semua amalan zikir-zikir, selawat-selawat, astagfirullah, la ilaha illallah dan sebagainya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Yang lebih penting ialah kita istiqamah di atas amalan kita. Bukanlah kita mahu mendapatkan satu kelebihan. Kita tak dapat sesuatu kelebihan pun tak apa. Sebab itu bukan tujuan kita. Aku tak dapatlah kelebihan dapat tengok yang gaib. Aku tak dapat kelebihan lah. Orang tu dah dapat mimpi Mekah. Aku belum dapat mimpi Mekah. Tak ada apa. Itu pun kadang-kadang kita dapat mimpi Mekah ke, dapat mimpi Madinah ke, nampak macam alam gaib ke, itu kadang-kadang pun menjadi fitnah. Apa tu fitnah? Fitnah tu mana ujian Allah. Sebab bila kita dapat tu kelebihan, kadang-kadang kita rasa, wah aku dah sampailah darjat aku, wah aku darjat dah naik. Itu saja sudah cukuplah untuk menjatuhkan kita. Kenapa? Kerana ada sifat riak, kerana ada sifat ujub, kenapa dia ada sifat megah. Orang lain tak macam aku, orang lain tak dapat macam aku. Inilah sifat iblis, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah diri kami daripada tertipu dengan diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami sedar kami ni banyak kesalahan. Kami tahu jiwa kami masih banyak lagi kotor-kotornya. Kami tahu amalan kami masih banyak bercampur riak, ujub dan sum'ah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, perbaikilah diri kami, ya Allah. Buangkanlah segala keaiban, kecacatan yang masih lagi belenggu dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat riak, ujub dan sum'ah, ya Allah. Ya Allah, jadikan amalan kami ikhlas mencari keridaan-Mu. Kurniakanlah kami istiqamah atas amalan taat padamu, ya Allah. Janganlah kau jadikan kami manusia tertipu dengan diri kami sendiri, ya Allah.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mintalah kepada Allah SWT. Berkata seorang arif, orang arif itu orang yang ma'rifat, jadilah kamu hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqamah. Itu yang kita sebutkan tadi, ya. Dan jangan menjadi hamba yang menuntut karamah. Jadi kalau kita beramal nak mendapatkan karamah, itu saja sudah tidak ikhlas. Macam mana Ustaz? Dia beramal supaya dia dapat kebal. Supaya dia boleh orang kata takluk lah. Dia beramal supaya dia dapat dimuliakan orang. Orang tengok dia pun orang hormat. Dia beramal supaya dia dapat murah rezeki. Dia beramal supaya dia dapat tambah kuat sehat. Dia beramal kerana supaya dapat sembuh dari penyakit dia. Itu pun sudah merupakan amalan dia itu tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ustaz, dia kan beramal untuk dapat murah rezeki. Betul, tapi bukanlah kerana murah rezeki. Dia mempertahankan rezeki ke dia mempertahankan Allah? Mempertahankan Allah. Kalau mempertahankan Allah, kerana Allah, full stop. Habis kalau murah rezeki, itu Allah Ta'ala punya kurnia. Allah nak bagi murah rezeki, Alhamdulillah. Habis itu Ustaz, apa kena kita nak baca surah Waqiah ni ke, ataupun kita nak baca selawat ini, orang kata baca selawat ni bagus. Kenapa kita nak baca ni semua? Kita baca itu semua sebagai mengambil barakah. Tapi bukan itu yang memurahkan rezeki kita. Bukan itu yang menyembuhkan penyakit kita. Yang memurahkan rezeki kita, yang menyembuhkan penyakit kita ialah Allah SWT. Itu kita punya niat, kita nawai itu biar betul. Walaupun kita baca, ni bagus ni, surah ni bagus ni, murah rezeki. Ini wirid ni bagus ni, sembuh penyakit. Bagus. Tapi bukan wirid tu yang sembuhkan kita. Bukan surah tu yang memurahkan rezeki kita. Tetapi yang menyembuhkan kita, yang murahkan rezeki kita ialah Allah SWT. Habis nak beramal tak kita Ustaz? Nak baca tak ni? Baca tak apa. Macam sekarang kita makan ubat. Kita makan ubat. Apakah obat yang menyembuhkan kita? Obat tak sembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita ialah Allah Ta'ala. Habis kalau itu apa makan obat? Itu syariat. Ya, Nabi mengatakan, berobatlah kamu kerana tidak diturunkan satu penyakit melainkan disertakan dengan obatnya. Jadi semua penyakit ada obatnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puannya, bila kita beramal lillahi ta'ala. Dan bukan untuk kita mencari sesuatu kelebihan. Tapi yang kita disuruh cari apa? Mencari apa kelemahan kita. Itulah yang sepatut-patutnya kita lakukan. Istiqamah berarti menunaikan kewajipan. Sedang karamah berarti menuntut kedudukan. Jadi istiqamah tu kita nak kerana Allah. Kita buat amal tu kerana Allah. Jadi kita nak setiap waktu kita nak buat terus menerus. Itulah sebab kerana Allah. Tapi kalau karamah tu kelebihan. Kelebihan ini untuk apa-apa. Kenapa kita nak tahu orang supaya orang kenal kita wali? Kenapa kita nak supaya orang kenal kita ni ahli puasa? Kenapa kita nak orang kenal kita ni kuat tahajud? Kenapa? Supaya orang muliakan kita. Supaya orang puji kita. Supaya orang sanya. Itu saja sudah tidak ikhlas. Nampak tuan-tuan ya? Sebab itulah amalan-amalan setengah-setengah orang-orang yang beramal ya, untuk dapat kebal, pergi kat dalam gua, beramal supaya dia dapat kuasa yang gaib. Itu tak disuruh oleh agama ya. Allah SWT tak suruh semua tu. Tapi Allah suruh kita beramal ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ya Allah. Sedang karamah atau kedudukan yang diberikan Allah kepada seorang wali itu sebagai hasil dari istiqamah. Jadi karamah yang paling besar sekali kepada seseorang kekasih Allah, apa dia? Istiqamah. Itu saja sudah merupakan karamah. Kita dapat konsisten. Setiap malam kita bangun tahajud. Setiap hari kita dapat baca Quran. Setiap hari Senin Khamis kita dapat puasa. Alhamdulillah, itulah sebesar-besar karamah kerana Allah Ta'ala beri kita istiqamah atas amalan yang salih. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Bukan karamah tu boleh terbang kat langit. Terbang kat langit, burung boleh terbang. Bukan karamah tu kerana boleh jalan atas air. Jalan atas air, itik pun boleh jalan atas air juga. Bukanlah karamah tu dia boleh selam dalam laut. Yang dalam selam laut, ikan pun boleh selam dalam laut. Tapi karamah yang besar ialah dia istiqamah, konsisten di dalam amal taat kepada Allah. Dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Itu kita kena jaga. Istiqamah berarti tetap dalam ubudiyah. Dalam ubudiyah itu dalam perhambaan diri kepada Allah. Tidak berubah iman kepercayaan kepada Allah, ketuhanan Allah, kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Baik dalam sihat atau sakit, senang atau susah.
suka atau duka, kaya atau miskin. Jadi bila dia istiqamah tu dia tetap dari segi ibadat dan tetap dari segi pegangan dia. Pegangan dia, Allah lah yang menolong dia. Allah lah yang beri dia rezeki. Allah yang menahan rezeki. Allah yang beri sakit. Allah yang sembuhkan sakit. Allah yang beri kekayaan. Allah yang beri kemiskinan. Allah yang memberi kesenangan. Allah yang beri kesusahan. Segala-galanya daripada Allah. Hati dia tu tak berubah. Dalam keadaan dia sakit, dia ingat Allah. Dalam keadaan senang pun ingat Allah. Dalam keadaan dia susah pun dia ingat Allah. Dalam keadaan dia senang pun dia ingat Allah. Dalam keadaan sihat pun ingat Allah. Dan sakit pun ingat Allah. Maknanya hati sama, tak ada berubah. Itulah nama istiqamah. Jadi begitulah dia dalam ibadat-ibadat dia yang lain pun. Ya, dia depan orang ke, tak orang tengok ke, tetap dia ibadat pada Allah Ta'ala. Orang puji ke, orang tak puji ke, dia tak peduli. Sebab dia tetap ibadat kepada Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan istiqamah. Kalau dia buat kerana orang puji dia baru dia rajin, orang tak puji dia tak rajin, itu sudah riak namanya. Jadi dia buat tu bukan kerana Allah, tapi kerana supaya orang memuji dia. Allah, Allah, Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan yang mudah-mudahan dapatlah terbuka mata hati kita untuk kita mencari, melihat apa kelemahan diri kita. Kalau kita tak nampaklah kelemahan diri kita, kita punya kelemahan ialah butanya mata hati kita tak nampak kelemahan diri kita. Kenapa? Kerana setiap kita, semua kita ada kelemahan, kekurangan. Kerana yang sempurna hanyalah milik Allah. Itulah yang sempurna. Selagi namanya kita manusia, kita ada kekurangan. Itulah Allah Ta'ala mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan dijadikan manusia itu serba kelemahan. Semua orang ada kelemahannya. Tetapi kelemahan kita lihat. Ustaz, orang tu macam tu Ustaz. Orang tu macam ni. Jangan kita lihat kelemahan orang. Kita lihat kelemahan diri kita. Kalau kita nampak kelemahan orang sesuatu pun, kita kata aku lagi dahsyat. Orang yang kelemahan aku nampak. Diri aku yang kelemahan sendiri aku tak nampak. Inilah pepatah Melayu mengatakan, iaitu semut di seberang laut nampak, gajah sebelah mata tak nampak. Semut seberang laut tu, kuman seberang laut tu maknanya kita nampak salah orang yang sikit tu kita nampak. Tapi yang salah kita ni sebesar-besarnya depan membijik mata kita, kita tak nampak. Itulah orang yang dinamakan orang yang tak mengenal diri dia sendiri. Sebab itulah di sini kita kena waspada tuan-tuan ya. Jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Allahu Akbar. Dan menyambung lagi kalam hikmah yang ke-41. Berkata Al-Imam Ibn Atha'illah Skandari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah biwika fiddaraini amin. Al-haqqu laysa bimahjub. Wa innamal mahjubu anta 'anil nazri ilaihi idh law hajabu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana law satirun lakana liwujudi hasirun wa kullu hasirun li syai'in fa huwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Artinya Al-Haq iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu namanya banyak, antaranya Al-Haq. Hak tu dari segi arti yang benar. Siapa dia yang benar? Iaitu Allah lah. Dialah yang benarnya. Selain daripada Allah, semuanya batil. Batil tu maknanya semuanya akan ada kesilapan dan kekurangan dan akan binasa. Hanya Allah sajalah yang kekal dan dia sajalah yang sebenar-benar ya. Haqqul wujud iaitu hak dia yang wujud. Hak al-haq iaitu Allah Ta'ala. Tiada terhijab oleh sesuatu apapun. Jadi kalaulah kita, Ustaz, saya ni dah ibadat tapi saya masih lagi tak mengenal Allah Ta'ala. Masih lagi tak dapat merasakan kemakrifat pada Allah. Kenapa ni kita ni? Kerana apakah Allah tu terhijab dari kita? Allah tidak terhijab. Kerana di sini sebutkan, Allah tiada terhijab oleh sesuatu apapun. Tak ada sesuatu apapun yang boleh menghijabkan kita. Yang menutupkan kita daripada memandang kepada Allah SWT. Sebab tidak mungkin ada sesuatu yang dapat menghijab Allah Ta'ala. Tak mungkin. Tak mungkin ada sesuatu yang lebih berkuasa dapat menutupkan antara kita dengan Allah. Ada Tuhan lain lagi ke? Maha suci Allah. Mana ada lagi Tuhan yang lain? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah Ta'ala. Sebaliknya, jadi yang sebenar-benarnya terhijab tu siapa? Sebaliknya, manusialah yang terhijab sehingga tidak dapat melihat adanya Allah. Kita ialah yang terhijab.
Kita yang terhijab tu, kitalah yang tertutup, kitalah yang tak nampak Allah, bukan Allah Ta'ala terhijab. Ibarat kata matahari di tengah-tengah hari, ada tak matahari? Ada. Tapi kenapa tak nampak? Oh, rupanya kau pakai cermin mata tu penuh dengan abu, penuh dengan kotor. Cermin mata kau tu kotor, tak nampaklah kau. Jadi sebenarnya matahari tu ada. Matahari tu memang sedia, boleh dilihat. Tak ada yang menutupi matahari. Sebesar-besar bulatan matahari yang begitu panas, begitu hebat. Tak ada siapa yang boleh menutupnya. Tetapi kenapa kita tak melihatnya? Rupa-rupa yang kita pakai cermin mata kita penuh dengan kotoran, penuh dengan abu. Jadi sebab itulah kita tak nampak matahari walau seterang-terangnya matahari itu. Itulah ibaratnya tuan-tuan ya. Jadi Allah Ta'ala tak ada satu yang menghijab, yang menutupkan Allah. Dia Tuhan, macam mana siapa boleh tutup dia? Tetapi yang kitalah yang tertutup. Kita punya mata hatilah yang telah gelap. Mata hati kita lah yang telah buta. Mata hati kita lah yang telah diselaputi dengan penyakit-penyakit yang menutupkan mata hati kita daripada melihat kepada Allah Ta'ala. Itulah hakikat sebenarnya. Jadi kalau orang yang sakit mata, dia diletakkan di bawah cahaya lampu terang, dia tak boleh tengok, sakit mata dia, silau. Kenapa? Sebab mata dia sakit. Jadi macam itulah kita punya hati kita sakit tuan-tuan. Fi qulubihim maradun wa fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka tu ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi penyakit dalam hati mereka. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa kita nak buat ustaz? Kita nak kena bersihkan hati kita. Macam mana kita nak bersihkan? Kita kena bagi dia obat. Ubat dia apa tu? Itulah dia zikrullah, istighfar, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab kita mulakan pengajian kita tu dengan istighfar. Sebab bila kita buat satu dosa, dia akan titik satu titik hitam di hati kita. Apabila dosa dah banyak, maka dia akan tutup hati kita, maka hati kita jadi keras. Itulah makna hati yang mati. Hati yang tak nampak kebesaran Allah, tak rasa kehebatan Allah. Tetapi apabila kita istighfar, astaghfirullah, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, maka dia bercuci kita punya kotoran. Dia buang kotoran-kotoran yang tutup hati kita. Hati kita menjadi cahaya balik terang. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita kena rajin istighfar, kena rajin berselawat pada Nabi SAW, kena rajin kita membaca Al-Quran. Ini semua adalah merupakan sebagai obat untuk penyakit hati kita, dan dengan itulah dapat kita kembalikan hati kita sehat untuk melihat kepada Allah. Bukan melihat kepada Allah tu melihat kebesaran, besarnya Allah macam Mount Everest, tingginya Allah, bukan. Maha suci Allah daripada sekalian penyerupaan dengan makhluk. Sesiapa yang mengatakan Allah sebesar gunung Everest, siapa yang mengatakan Allah duduk atas arash, sesiapa yang mengatakan Allah ada tangan, dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sudah terkeluar pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tak diterima oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita ulama-ulama Ahlus Sunnah telah menetapkan bahawa laisa kamitsli syai', Allah tak seumpama sesuatu. Jadi jangan kita gambarkan Allah duduk kat langit. Jangan kita gambarkan Allah duduk atas aras. Jangan kita gambarkan Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki. Na'udzubillah. Itu semua sudah menyerupakan Allah seperti makhluk, dan itu bukan sifat Allah. Maha suci Allah dari yang demikian tersebut. Jadi sebaliknya manusialah yang terhijab sehingga tidak dapat melihat adanya Allah. Sebab sekiranya ada sesuatu yang menghijab Allah, berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah. Jadi kalau kita kata Allah terhijab daripada kita, Allah tertutup daripada pandangan kita, macam mana pula Allah tertutup? Jadi kalau kita kata Allah tertutup, mana ada sesuatu yang menutupi Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang menutupi Allah, berarti wujud Allah terkongkong. Wujud Allah tu dapat dikurung. Allah Ta'ala dikurung kerana ada sesuatu yang menutup Allah. Masya Allah. Dan sesuatu yang mengurung itu dapat menguasai dikurungnya. Jadi kalau yang ada sesuatu yang mengkurungkan Allah, dia lagi hebat pada Allah. Dia dapat tutupkan Allah daripada pandangan kita. Maha suci Allah dari yang demikian itu. Kerana Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Itu yang last line tu daripada kata bahasa Arab tu. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ.
padahal Allah yang berkuasa atas semua makhluknya. Itu daripada ayat Quran. Ya, jadi sini Allah Ta'ala dialah yang berkuasa atas sekalian makhluk. Tak ada sesuatu pun yang berkuasa atas Allah SWT. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Di dalam kita beramal, jangan kita kata, oh Allah Ta'ala terhijab daripada aku. Tidak. Akulah yang terhijab daripada Allah. Allah senantiasa ada dan wujud. Allah tidak terhijab dengan sesuatu. Tetapi akulah yang terhijab. Kerana dosa-dosa aku, kerana maksiat aku, kerana lalai aku, maka aku terhijab daripada kebesaran Allah. Terhijab tu maknanya tertutup, terdinding daripada melihat kebesaran Allah. Ustaz, kita nak melihat Allah macam mana tu? Bukan melihat Allah tu dengan kita nampak bentuk tubuh badan. Na'udzubillah. Maha suci Allah dari sekalian penyerupan dengan makhluk. Tapi nampak daripada mata hati kita. Nampak pada mata hati ini sesuatu yang tak dapat kita gambarkan dengan perkataan. Yang tak dapat kita gambarkan dengan bentuk rupa. Sebab dia sesuatu yang dinamakan dia maknawi. Maknawi itu yang boleh dipahami tapi tak boleh dibentukkan. Kalau kita kata angin. Ada angin tak? Ada. Tapi mana angin? Macam mana nak kata mana ada angin? Angin ada. Itulah namanya maknawi. Makna Allah ada. Tapi macam mana Allah ada? Nak kata macam mana Allah ada? Nak kata tubuh badan maha suci Allah. Laisa kamitslihi syai'. Sebab tu di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ada orang bertanya di mana Allah? Kita menjawab, Allah maujudun bila makan. Allah tu sedia ada tanpa bertempat. Ustaz, macam mana ni tak faham Allah ada tanpa bertempat? Ya, sememangnya. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan, kan Allah wa huwa ala makan. Allah sudah sedia ada dan dia seperti itulah seperti yang dia sudah sedia ada. Sekarang kita tanya balik. Siapa yang jadikan langit? Siapa yang jadikan arash? Siapa yang jadikan bumi? Allah. Jadi sebelum langit Allah jadikan, sebelum bumi Allah jadikan, sebelum arash Allah jadikan. Allah sudah ada ke belum? Ya, Allah sudah sedia ada. Kalau Allah sudah sedia ada, mana tempat belum ada. Jadi seperti mana dia sudah sedia ada, macam itulah sampai hari ini pun, begitulah dia juga tak ada perubahan. Seperti itu. Jadi, Allah kat mana? Allah tidak ada tempatnya. Allah maujudun bila makan. Allah tu ada tanpa bertempat. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang. Ya, Allah tidak ada tempat. Tapi Ustaz tak fahamlah. Tak fahamnya kenapa? Kerana kita selalu melihat kebendaan. Kita tahu ni barang, ni almari, ini kereta, ini badan, ini baju kat atas, kat depan, kat belakang. Itulah mental kita. Tapi bila kita dah menyebutkan Allah, Allah telah sendiri itu berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tak seumpama sesuatu. Jadi jangan kita ingatkan Allah tu macam benda, ada kat depan, kat atas, kat bawah. Tidak. Allah tidak seperti sesuatu. Jadi Allah Ta'ala tetap dengan zatnya yang tersendiri, yang seperti mana dia sudah sedia ada sebelum ada segala-galanya. Maka macam itulah di sekarang ini pun seperti itu juga. Ustaz, Allah Ta'ala ke outer space ke? Tidak, outer space, siapa jadikan outer space? Allah Ta'ala. Jadi Allah sudah sedia ada sebelum ada outer space. Allah Ta'ala ke atas galaksi tak? Siapa jadikan galaksi? Allah. Jadi Allah sudah sedia ada sebelum ada galaksi. Subhanallah. Kita serahkan saja itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Nak kita jawab Allah di atas ke di bawah. Bukan urusan kita. Serah saja pada Allah SWT. Itulah pegangan kita, ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam pengajian kita Hikam malam ini, kita telah menyebutkan bahawa yang lebih penting bagi kita ialah kita mencari kelemahan diri kita. Kalau kita nampak kelemahan orang, jangan kita kata, dia itu macam ni lah, dia itu tak guna. Kita lihat kelemahan diri kita. Kita nampak orang tu kasar. Kita nampak orang tu bengis. Kita nampak orang itu dia buat perkara yang tak baik. Kita lihat diri kita. Orang yang salah aku nampak, aku punya kesalahan lagi banyak lagi. Tapi buta mata hatiku tak nampak. Kita lihat pada diri kita, kita menyalahkan diri kita. Dan kita kata orang itu, dia mungkin satu hari Allah bagi dia hidayat, dia jadi orang baik. Aku ini nampak saja zahirnya baik,
Orang tengok aku baik, ahli ibadat, tetapi dalam hati aku penuh dengan kotoran-kotoran nafsu jahat. Allah saja yang tahu macam mana jahat diri aku. Itulah kita nak bawa dalam hati kita. Jadi dengan demikian, apa jadi? Kita akan sifat tawaduk, rendah diri, tak ada megah diri dengan kelebihan pada diri kita, tak ada. Kalau ada pun kelebihan pada diri kita, kita lihat itu semua datang daripada Allah. Allah yang punya. Rezeki yang kita ada, Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi aku rezeki. Kita ada sihat, Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi aku sihat. Kita ada pangkat, Alhamdulillah, Allah bagi aku pangkat. Semua tu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Kita hanya pinjam sebentar saja dalam hidup ni, dan kita akan mati dan kita akan tinggalkannya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sungguh kita hikam ni membawa kita mengenal diri kita supaya kita rasa insaf. Dan sebenarnya kita ni masih banyak kelemahan. Sebab itulah kita masih terhijab daripada Allah. Allah tidak terhijab, tapi kita yang terhijab. Kita yang tertutup, kita yang terdinding kerana tertutupnya mata hati kita yang kena penuh penyakit-penyakit. Sebab itulah kita jangan lupa banyakkan istighfar, banyakkan kita berselawat pada Nabi SAW. Amalkan tuan-tuan dan puan-puan ya, setiap pagi, setiap petang, istighfar 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selawat pada Nabi SAW 100 kali. Dan baca la ilaha illallah 100 kali. Amalkanlah tu insyaAllah. Mudah-mudahan ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Bukakanlah mata hati kami untuk mengenal kebesaran-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan Engkau ridha ya Allah. Ya Allah, terimalah kami sebagaimana hamba yang Kau ridai ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita dalam kitab hikam malam ni. Kita sambung lagi pada pelajaran yang akan datang pada muka surat yang berikutnya dengan tajuk tinggalkan segala sifat yang menyalahi kehambaan. Wallahu a'lam. Dengan itu saya mohon diri, mohon maaf banyak dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua datang daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian malam ini adalah merupakan aktiviti Masjid Al-Istighfar Pasir Ris di Singapura. Para jemaah bermurah hatilah berdema kepada masjid yang akaunnya ada dalam Facebook masjid, dan dengan itu mudah-mudahan dapatlah kita menambahkan taat kita kepada Allah Ta'ala dan dibersihkan hati-hati kita dan dibukakan pintu ma'rifatnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.